Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala pada hari yang mulia ini dapat kita bertemu lagi di dalam kelas RBT tahun 4 bersama dengan saya Cikgu Azman untuk meneruskan pembelajaran kita pada kali ini. Baik. Sebelum kita memulakan sesi PDPR kita pada hari ini, sama-sama kita aminkan doa dan baca doa untuk supaya pembelajaran kita ni diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Baik, saya baca doa, sama-sama kamu aminkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan hamidan hamdan syakirin, hamdan ni'mahu yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik. Alhamdulillah, kita akan meneruskan lagi pembelajaran kelas RBT kita pada kali ini. Menangkan minggu lepas kita bercuti kerana kita menyambut awal Muharram, jadi kita sambung semula selepas 2 minggu untuk kelas RBT. Baik, sebelum saya teruskan ke kelas RBT, saya nak ulang balik, melihat balik kembali pembelajaran kelas yang lalu. Sama-sama kita tengok minggu sebelum 2 minggu lepas kita dah akhiri unit 3. Kita dah habis unit 3. Kita dah habis berkaitan dengan unit 3 di bawah bahagian reka bentuk bagaimana kita membuat reka bentuk, kita buat lakaran. Kemudian kita buat penilaian, kita buat jadual pembelanjaan, apa semua tu. Baik, kita pergi ke muka surat seterusnya, iaitu berkaitan dengan okey, ini dah lepas, dah habis. Kita buat pembentangan. Baik. Okey, kita dah sampai sini untuk yang minggu lepas, unit 3. Dan saya dah tengok banyak yang ada, ramai jugalah 3-4 orang yang hantar. Kepada mereka yang belum hantar, cubalah buat reka bentuk yang telah kita rancang dan hantar kepada saya. Baik, saya nak tunjuk reka bentuk sahabat kamu yang telah hantar pada saya. Baik, pertamanya kita tengok yang saya dapat yang daripada Nur Batrisha. Ini reka bentuk Nur Batrisha. Inilah reka bentuk Nur Batrisha. Nur Batrisha siapa tu dia? Nur Batrisha Rashidi. Kan? Bukan, tak pasal. Nur Batrisha, tapi dia tak bagi tahu kelas mana. Ini reka bentuk dia buat roket. Okey. Seterusnya kita tengok daripada Nurul Anis Najwa. Dia buat bentuk bag. Dia buat bentuk bag, nampak bentuk bag. Dia potong-potong buat bentuk bag. So ni reka bentuk dia. Bag seluar lama dia buat. Okey, seterusnya kita tengok daripada Amar Firas. Amar Firas. Wasim dia buat tu jet pejuang. Siap ada nama dan saya apa yang telah kita rekod bentuk. Tahniah kepada yang dah hantar kepada saya ni. Cantik. Okey, seterusnya yang kedua, yang seterusnya yang keempat daripada Muhammad Syakir bin Muhammad Nazim Pak Tun Teja. Nampak dia buat pun roket juga. Cantik dia, ada color-color lagi, ada bintang. Jadi yang telah kita reka, jadi apa yang kita dah rancang kita buat, nampak jadi cantik. Jadi kemas dan kita dah tengok. Okey, tahniah kepada seterusnya yang terakhir yang hantar lah. Yang tak hantar, saya harap lepas ni dapat hantar.
Simpan, nanti buka sekolah boleh bawa hantar pada saya. Okey, ini daripada Nurin Christina 4 ton teja. Dia buat kereta, nampak. Simple tapi okey, tudung botol. Ada pintu. Kereta masa depan ni ada satu pintu saja. Kereta jimat ni. So ini contoh kereta yang telah direka bentuk oleh sahabat-sahabat kamu. Kepada yang belum siap, yang belum buat lagi, tolonglah siapkan. Okey, tahniah kepada yang dah hantar, yang hantar kepada saya. Kemudian kita boleh tengok, rujuk balik pada latihan yang sebelum ni, pada 3/8 hari tu. Ini antara mereka-mereka ada yang bagi respon, ada 39 respon. Daripada kita ada 94 orang, yang respon, maksudnya dah buat latihan 4 ton teja. Tanya 24 orang, 24.61%. Tun Mutahir 7 orang sahaja daripada 35. Kemudian Tun Ali 8 orang, Tun Mutahir. Jadi saya harap anak-anak yang mulia dapatlah siapkan tugasan dan hantar. Ini merupakan, walaupun saya faham RBT, tapi belajar kita tetap belajar. Saya takut kamu ketinggalan saja. Okey, baik. Kita terus ke pembelajaran kita pada hari ini. Kita akan masuk kepada topik yang baru, iaitu topik yang keempat, unit 4, iaitu reka bentuk pembungkusan. Kalau unit lepas kita belajar berkaitan dengan reka bentuk benda tu, sekarang kalau kamu tengok apa-apa saja produk yang kecil-kecil yang biasa-biasa ni, dia ada pembungkus, dibungkus dengan baik. Dan bungkus itu juga merupakan satu reka bentuk yang mempengaruhi kepada penjualan produk-produk yang kita nak hasilkan. Contoh, kalau kita tengok daripada buku teks muka surat 54, kita tengok muka surat 54, bagaimana makcik ni duk jual. Dia jual apa? Nasi lemak, tapi dalam bungkusan yang special, nampak? Nasi lemak dia dibungkus dalam bentuk ni, dan ini ialah strategi pemasaran dia. Dia buat bentuk ni, kemudian dia ada rasa-rasa dia. Jadi orang tengok, macam kamu pun kan, nak beli barang pun kamu tengok, oh cantiknya dibungkus, tengok kan, dalam paper bag lah apa semua. Kalau kamu minum, kamu beli air tepi jalan dengan air di kedai Starbucks, kamu tengok dia punya cawan dia mana lagi cantik. Starbucks, kemudian kamu pergi mana-mana, kamu tengok gelas dia lagi cantik, jadi cawan dia lagi cantik. Jadi kamu terpesona dan terpikat untuk membeli. Itu adalah strategi, ya. Jadi pembungkusan ni juga memainkan peranan yang penting. Maka kita perlu mempelbagaikan bentuk pembungkusan. Kita tengok di situ tajuk muka surat 55. Wah, banyaknya makanan di sini. Ibu, saya hendak nasi lemak di dalam bekas itu. So walaupun dia biasa, tetapi bila dibungkus dengan cantik-cantik, dia menaikkan rasa keinginan orang untuk membeli. So itu adalah antara satu strategi pemasaran. So pentingnya pembungkusan. Bukan kalau kamu tengok, kamu kalau biasanya ambil bungkus, buka gula-gula ke apa, kamu buang. Tapi kamu tak baca di dalam gula-gula tu, dia ada tulis apa dia punya corak dia, kenapa dia bentuk bungkus macam tu. Kamu beli coklat bar, tengok bungkusan dia macam ni. Kamu kalau tak bungkus plastik biasa je, mungkin dia kurang menarik. Okey, baik. Kita tengok seterusnya, kenali pembungkusan. Apa itu pembungkusan, ya? Produk makanan dan bukan makanan dibungkus dengan pelbagai bentuk. Mari kita lihat perbezaan pembungkusan sedia ada dengan reka bentuk pembungkusan. Ada pembungkusan, ada bentuk segitiga, macam nasi lemak kan, kita biasa kan, bentuk piramid, nasi lemak kerang. Tengok macam mana dalam buku teks ni. Dipelbagaikan bentuk-bentuk pembungkusan dia. Nampak nasi lemak bentuk macam ni. Kemudian produk bukan mainan, contohnya pensel warna ni ada bentuk kotak pensel, kotak. Kemudian ada bentuk bulat. Dia pelbagai-bagai bentuk. Kawan-kawan, reka bentuk pembungkusan diubah untuk menjadikan pembungkusan lebih cantik dan menarik perhatian pengguna untuk membelinya. Tahukah kamu, pembungkusan tradisional lazimnya melibatkan penggunaan bahan semula jadi berasaskan tumbuhan seperti daun kelapa dan daun pisang. Orang dulu-dulu
Kalau kita tengok kuih dulu-dulu, lepat pisang, lepat apa semua dibungkus gunakan daun pisang. Kalau kamu tengok apa lagi yang dulu ketupat, kemudian kamu tengok yang manis-manis tu apa, cikgu pun lupa dah. Lupa dah. Semua dibungkus menggunakan daun-daun dulu, daun kelapa. Tak adalah macam sekarang ni kan. Sekarang ni guna plastik apa semua tu kan, dah moden. Dulu dia balut dengan alat-alat apa, bahan-bahan semula jadi. Daun pisang, daun nyok, daun apa-apa yang boleh buat. Daun getah pun ada dia buat. Itulah daun getah tu, cikgu lupa dah. Yang manis-manis tu. Okey, baik. Okey, jadi kita nak tahu apa itu ciri-ciri pembungkusan. Dah kita tahu tengok apa fungsi pembungkusan ni, dia membantu untuk dijual supaya orang terpikat untuk membeli. Sekarang kita tengok apa ciri-ciri pembungkusan yang baik. Okey, hari ni kita nak tahu, kita nak belajar berkaitan dengan 3.4.1.2 ciri pembungkusan produk. Pada masa ini kebanyakan produk dibungkus dengan ragam bentuk tersendiri dan memenuhi ciri tertentu. Apa ciri dia? Yang pertama sekali yang perlu kita tahu ialah dia mesra alam. Mesra alam maksudnya apa? Dibuat daripada bahan yang mudah lupus dan tidak mencemarkan alam sekitar. Kalau dibungkus dengan plastik, kita tahu dengan plastik ni dia lambat nak hapus, nak lupus. Jadi seelok-eloknya yang mesra alam, ya, yang mana yang senang, kertas apa semua yang senang dilupuskan dan tidak mencemarkan alam sekitar. Kemudian mudah disimpan. Mereka bentuk yang ringkas dan mudah disimpan. Orang tak nak beli yang susah-susah, nak simpan ruang besar, ruang kecil susah nak simpan, tergolek sana. Jadi kita nak yang mudah disimpan. Seterusnya, ciri yang tersebut maklumat pelabelan. Apa dia maklumat pelabelan? Dekat bungkusan tu ada maklumat berkaitan dengan produk yang nak dijual. Kalau kamu tengok, kalau di sekolah, kalau balik ke sekolah nanti cikgu akan buat satu tugasan supaya kamu bawa ke sekolah bungkusan-bungkusan yang ada pelabelan ni. Pelabelan ni. Kalau kamu tengok, kamu beli barang, dia mesti ada di situ ditulis berapa gram ni, berapa lemak dia, berapa, kemudian apa dia, ada apa dia. Kamu cuba tengok. Okey, itu maklumat pelabelan. Seterusnya, mesra pengguna. Mesra pengguna maksudnya apa? Mudah diguna. Ya, bahan ataupun produk, benda yang kita beli ni, pembungkusan dia senang nak buka, senang nak disimpan, ataupun senang nak ni kalau kamu pergi kedai pasar malam beli makanan, dia bungkus dalam plastik, dia ikat-ikat getah, balik nak buka getah pun susah. Apa ni kan? Kamu akan kata apa ni, nak makan pun susah ni, ikat macam tak nak bagi orang makan je. So jadi dia tak mesra pengguna. Jadi pembungkusan yang baik ialah mesra pengguna. Dapat nak makan, koyak sikit je terus dah boleh guna. Jadi antara satu ciri yang baik, dia mesra pengguna. Ni balik nak buka pun susah, nak cari macam tin-tin apa semua, nak kena cari alat baru boleh buka nak guna. Jadi dia menyebabkan kita pun malas nak beli lagi lah ni, susah nak buka. So itu antara satu ciri-ciri yang perlu dilihat dalam pembungkusan. Kemudian kekal kualiti. Mereka bentuk pembungkusan melindungi produk daripada terdedah, daripada udara dan rosak. Mesti dia pembungkusan itu berkualiti. Ini tak, kalau kita dapat koyak masuk angin lah kan, beli keropok tiba-tiba makan masuk angin, maksudnya pembungkusan dia tak menepati ciri-ciri yang baik. Baru beli tengok, bestnya, sedapnya, tengok kan, balik-balik buka-buka nak makan masuk angin, maksudnya tak ada kualiti. Jadi kita perlu ciri-ciri yang baik, pembungkusan yang baik mesti berkualiti. Dan itu antara yang perlu kita tahulah. Ada 1, 2, 3, 4, 5 ciri-ciri pembungkusan yang baik yang perlu kita tahu. Bincangkan dengan murid tentang maklumat pelabelan yang terdapat pada pembungkusan. Bincang dengan murid tentang ciri-ciri lain pembungkusan produk selain contoh di atas. Baik, okeylah. Oleh kerana kalau di sekolah, saya akan suruh kamu bawa ke sekolah satu contoh pembungkusan yang ada pelabelan. Oleh kerana kita belajar secara maya ni, cikgu nak anak-anak murid semua kalau boleh snap gambar satu produk yang ada label bungkus yang ada pelabelan tu, snap hantar ke cikgu. Cikgu nak tengok kamu faham ke tak faham dengan pembelajaran kita pada hari ini. Okey, tak kisahlah
Gula-gula ke, bungkus apa-apa ke, kamu ambil, kamu snap macam ni kek pisang ni kan. Macam kek pisang ni, kamu snap, kamu hantar kat cikgu. Yang ada pelabelan ni, dia ada berapa gram energi protein ni. Apa saja kamu perasan kalau kat dapur tu kamu pi yang apa kopok-kopok ke, barang-barang yang mak ayah kamu beli ke, Coco Crunch ke apa, semua dia ada situ pelabelan itu. Snap gambar dan hantar kepada cikgu secara personal. Okey? Itu saja pelajaran kita pada hari ini untuk kelas tahun 4 RBT tahun 4. Kita belajar 4.1.1 dan juga 4.1.2. Apa itu pembungkusan dan juga ciri-ciri pembungkusan produk. Ya, ada 5 ciri pembungkusan produk. InsyaAllah lepas ni cikgu akan bagi dalam bentuk latihan dalam Google Form. Tolong buat dan isi elok-elok, kemudian hantar. Kemudian jangan lupa ambil satu snap gambar satu produk pembungkusan yang ada label dan send dekat cikgu. InsyaAllah pelajaran depan nanti cikgu akan tunjukkan siapa yang betul yang hantar kan. Kita akan lihat. Okey, baik. InsyaAllah juga pada minggu depan kalau tak ada arah melintang, cikgu akan buat kelas Google Meet dengan kamu. InsyaAllah sebab kelas tahun 5, tahun 6 cikgu dah buat Google Meet, tahun 4 cikgu tak buat lagi. Jadi cikgu akan buat insyaAllah pada minggu depan kalau tak ada apa-apa yang ni lah. Okey, itu saja pelajaran kita pada hari ini. Jadi cikgu harap kamu semua dapat siapkan latihan dan tugasan yang cikgu beri. Dan jaga diri, jaga kesihatan, ikut SOP. Jaga kesihatan kamu lah ya. Sekarang ni dengan varian yang lebih ganas. Jadi kita tak nak lah. Ramai juga murid-murid, anak-anak murid kamu, murid cikgu ataupun rakan-rakan kamu yang positif COVID-19. Jadi berhati-hatilah ya dengan keadaan sekeliling kita. Itu saja cikgu akhiri kelas kita pada hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semoga kita berjumpa lagi insya-Allah. Bye bye.